Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah hari ini kita masih lagi bersama. Nampak tak tadi intro yang tim Al-Azad buat kan? Alhamdulillah. Cik Su harapkan ya hari ini kita dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Cik Su sebelum Cik Su nak keluar buat urusan dekat luar, sekali lagi memang kita terpaksa keluar sebab ada urusan. Jadi Cik Su nak berkongsi dengan anda semua ya. Ingin berkongsi dengan anda semua sebagai usahawan apa yang kita orang kata apa yang patut buat. Meniaga dah. Semalam Cik Su ada kongsi tip dalam slot pukul 5 petang. Asas untuk kita nak meniaga ni, pertama sekali kita kena buat FB page. Macam Cik Su hari ni, sebelum Cik Su nak mengajar kawan-kawan semua, Cik Su pun kena ada FB page dulu. Kita ajak orang tapi kita tak buat. Jadi kita ni kena buat FB page dulu. FB page ni untuk apa? Pasal apa kena ada FB page? Sebelum Cik Su nak cerita pasal kempen hari ni, Cik Su nak cerita secara mendalam macam mana kita nak buat kempen. Dan Cik Su akan bagi contoh-contoh ya. Sekejap. Cik Su akan naikkan dulu. Cik Su punya tajuk hari ni. Tu dia. Memang itu tajuk kita. Kempen jualan. Mak 7. Kalau siapa yang ada buku dalam kempen jualan ni, kita ada 6 je. 1, 2, 4, 6. 6 muka surat saja. Daripada muka surat 97 sampai 102. Siapa yang ada buku tu boleh buka. Hari ni Cik Su nak cerita. Kadang-kadang kita tak faham apa dia ni Cik Su. Merah ni kami tak faham. Ni Cik Su nak cerita sekali lagi. Terima kasih Kak Jamila Mila. Kak Jamila tag kawan-kawan Kak Jamila. Tag kawan-kawan. Share ya untuk kita nak bagi kawan-kawan kita faham apa macam mana nak buat kempen ni. Apa kaitan dengan sale funnel ni? Cik Su tak nak buang masa. Sebab hari ni tajuk hari ni dia nak kena bagi faham betul-betul. Sebab kita bulan depan nak merdeka. Bulan merdeka. Jadi kita dah boleh start buat kempen. Kan? Jadi itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting sebab Cik Su nak tunjuk apa beza dua kempen ni. Ini kita namakan kempen. Yang ni yang ikan bilis ni yang tahun lepas punya ya. Cik Su nak beritahu. Apa beza kempen-kempen ni. Sebab kita nak cerita bab kempen, Cik Su kena bagi hampa nampak gambaran. Apa kempen tu? Pasal apa kempen ni wujud? Untuk apa? Saja-saja ke? Kan kita kena tahu kita wujudkan kempen tu untuk apa. 3 ni nampak tak kempen yang berbeza dan bulan pun berbeza. Kan? Bulan tu nak sama tu yang tahun lepas dengan tahun ni. Tapi tahun lepas tu ikan bilis. Tahun ni dia dah jadi apa? Ranting rapuh. Jadi itulah tag kawan-kawan. Bagi kawan-kawan kita masuk bagi ramai ya. Sebab kita nak kongsi hari ni tentang kempen jualan. Sebab Cik Su nak ni sikit. Okey. Kan. Jadi kita nak cerita bab kempen. Cik Su kena ambil contoh kempen lah. Barulah hampa nampak dengan jelas pasal apa. Pasal apa kita nak kena buat kempen ni. Kan. Jadi tag kawan-kawan. Jadi inilah kita namakan kempen yang macam Cik Su tunjuk dalam Cik Su punya screen ni. Kempen ni. Tapi sebelum Cik Su nak pergi ke masuk kempen, kita kena faham dulu tentang sale funnel. Kita kena faham dulu ni. Kita tengah faham dulu apa benda ni. Bila kita ada benda ni, barulah senang kita nak buat kempen. Kita kena ada benda ni dulu baru senang untuk kita buat kempen. Assalamualaikum jutawan Cik Su dan rakan semua. Waalaikumsalam. Minta tolong sahabat-sahabat Cik Su share dan juga boleh tag kawan-kawan supaya lebih ramai kawan-kawan kita tahu. Bila berniaga ni kadang-kadang sebenarnya kawan-kawan dah buat. Usahawan-usahawan dah buat. Cuma kita tak nampak rupa-rupanya benda tu kempen. Contoh kita kata beli 5 free 1. Itu pun salah satu kempen. Ataupun kalau beli 3 dapat diskaun. Itu kempen. Tetapi ramai usahawan tak jelas. Tak tahu macam mana nak buat dalam bentuk poster. Macam Cik Su sebut ni adalah poster. Assalamualaikum Kak Zee. Waalaikumsalam. Dan share Cik Su. Terima kasih Kak Zee. Kak Zee ni memang wanita besi bagi Cik Su. Cik Su suka
semangat Kak Z yang sangat luar biasa. Itu Cik Su suka. Kan. Jadi hari ni kita nak contoh, kita nak cerita pasal kempen ya, bab 7. Kenapa Cik Su cakap kita kena tahu dulu, kita kena ada dulu sale funnel. Kita kena ada dulu sale funnel sebab kat sale funnel ni, okey, Cik Su pergi dulu ya ke satu. Suspek. Ni yang kat atas sekali ni, yang merah ni, suspek. Pasal apa kita panggil suspek? Suspek ni macam kita panggil, kalau kata-kata bahasa yang kita lebih mudah tu, orang bakal pelanggan lah. Maksudnya macam prospek kita lah. Macam tu. Jadi bila prospek ni, dia belum lagi jadi pelanggan, dia belum lagi kenal kita, dia belum apa lagi. Jadi macam mana kita nak tarik prospek ni mai dekat kita punya kedai? Jadi dengan cara kita buat live macam Cik Su ni. Nak tarik untuk orang mai ke page kita. Kita buat posting, kita buat sharing, kita buat tip. Itu cara kita nak tarik prospek. Nak tarik untuk dia orang mai ni nak bagi manusia ni. Sebab semalam kita cerita pasal marketing. Marketing tu untuk kita nak menarik perhatian. Nak bagi orang masuk kolam kita. Betul ke betul? Jadi itulah sebabnya kenapa kita kena ada ni corong ni kita panggil funnel. Corong ni kita panggil funnel. Bakal pelanggan belum kenal kita, macam mana kita nak tarik prospek? Betul Cikgu Dila. Tu dia membantu kawan-kawan ya. Jadi corong yang pertama ini, corong yang paling besar sekali. Sebab kita nak tapis. Sebenarnya tujuan funnel ni adalah nak menapis sampai ke kita dapat pelanggan yang selalu beli barangan kita. Funnel ni tujuan dia untuk kita nak tapis pelanggan kita. Nak masukkan depa ni dalam kolam-kolam mana? Kita dah belajar kolam. Inilah fungsi dia. Inilah sebab dia kenapa kita kena ada ni. Ada corong ni. Untuk kita nak kelas. Bukan semua orang masuk-masuk kita terus jual. Tak, bukan. Kita kena kelas-kelaskan pelanggan kita. Kan? Jadi mula-mula kita kena guna yang Cik Su cakap tadi ni. Semalam ni 4 kunci pemasaran tu. Yang tip yang Cik Su bagi semalam. Tujuan funnel nak menapis pelanggan kita. Nak masukkan dalam kolam kita. Betul. Betul Cikgu Dila. Betul. Nanti kita akan kongsi tau video ni. InsyaAllah dalam tim Jerung. Jangan risau sebab kita yang bagusnya kita pakai apps ni kita boleh auto save. Dan sebenarnya sebab membantu ya, nanti apa-apa yang Cikgu Dila tulis ni telah membantu dan dia akan kekal ada dalam ni. Jadi sebab tu kawan-kawan semua sama-sama kita bantu kawan-kawan lain untuk lebih faham. Jadi bila anda tulis, Cik Su lebih dapat lagi menekankan macam mana kawan-kawan kat luar sana boleh menggunakan funnel ni. Kita boleh create sendiri funnel ni ikut bisnes kita. Cuma saat lagi Cik Su tunjuk dulu apa yang dalam menu jutawan ni dah berikan. Okey. Maksudnya kita bawa pergi orang suspek. Okey, suspek ni orang yang belum pernah berbeli. Okey. Thank you ya Cikgu Dila. Jadi okey, bila kita menggunakan platform apa tadi? FB lah, IG lah macam Cikgu Dila. Cikgu Dila selesa dengan TikTok. Buat TikTok. Itu cara kita nak tarik untuk orang follow kita. Tetapi dalam TikTok, kita nak bawa dia ke kolam mana lagi? Maksudnya bila orang dah follow Cikgu Dila kena tarik dia orang pergi lagi satu kolam. Itu yang pergi ke prospek. Dia lagi satu level. Ni baru suspek, lepas tu baru prospek. Prospek ni macam mana kita nak ni dia? Macam mana kita nak bawa dia ke prospek ni? Nampak kat sini Datuk orang. Buat orang nampak dan ingin bertanya. Itu yang tandanya suspek nanti ni. Kita macam kadang-kadang kita buat macam iklan. Wow kan? Orang tanya nak tahu, orang nampak dah. Jadi baru dia pergi ke seterusnya itu prospek. Prospek ni dia dah ingin tahu. Bila dia ingin tahu, baru kita buat masuk dia ke kolam-kolam kita. Nak bawa masuk dalam WhatsApp group. Kan yang bila WhatsApp group, dia jadi orang yang sama yang nak tahu produk tu. Jadi senang kita nak cerita. Bila kalau dia duduk dalam kolam suspek ni, kita susah sebab kita tak tahu apa masalah dia, apa yang dia nak diselesaikan. Tetapi bila kita dah jadi prospek, kita nampak lebih jelas. Oh, dia ni macam ni. Oh, dia ni ada masalah rambut dia tak dia pernah gunting ke tempat tu tapi dia tak dapat servis yang dia nak. Dia tak dapat gaya rambut yang dia nak. Contoh kan. Jadi pergi ke list.
Leads ni yang paling best. Yang kita dah ajak buat Google Form lah, apalah. Kita pakai leads lah. Leads ni kita nak dapat detail maklumat pelanggan. Tadi ni dalam prospek kita tak tahu lagi siapa pelanggan kita. Bakal pelanggan kita. Tetapi dekat leads ni, dekat leads ni yang bagus. Dekat leads ni buat bagi orang dah guna yang percuma, harga rendah dan sampel. Contoh leads ni, untuk dapat leads ni kita boleh cakap kalau siapa yang masukkan nama, email, nombor telefon, kita akan bagi e-book. Contoh bagi free sampel. Contoh saya ni tengah nak baru buat ranting rapor. Contoh macam Cik Su. Okey, Cik Su cakap Cik Su nak bagi sampel ranting rapor ni. Tapi sambil-sambil tu Cik Su nak dapatkan dia orang punya nama, nombor telefon, kan. Jadi kita secara tak langsung kita dapat maklumat pelanggan secara percuma dengan kita beri sampel. Sebab apa Cik Su suka? Cik Su suka buat sampel sebab alhamdulillah Cik Su guna teknik ni, alhamdulillah jualan kita meningkat sebab kita yakin yang produk kita ni setanding dengan produk-produk yang hebat dekat pasaran. Jadi sebab tu kita berani bagi sampel. Of course bila kita bagi sampel, orang rasa betul lah, menarik. Berapa ya? Alhamdulillah kita akan dapat sale. Jadi berani bagi sampel. Kalau macam Cikgu Dila kena banyak share tentang mungkin tip-tip jaga rambut, penggunaan nak dapat fashion macam ni. Mungkin muka kita ni sesuai dengan cara gunting rambut yang macam mana. Kan bukan semua orang tahu. Hanya orang-orang dalam bidang tu saja, yang dia ada kepakaran bidang tu saja dia tahu. Macam kita lah, kita ada masalah mata mesti cari pakar mata kan. Macam Cik Su nak buat cermin mata, Cik Su kena pergi kedai cermin mata. Macam tu. Okey, masuk dalam dah bertanya. Betul. Untuk dapat leads, bagi nama, detail maklumat pelanggan secara percuma untuk dapatkan sampel kita. Betul. Maksudnya kat sini kita boleh bagi sampel, kita boleh bagi macam apa secara percuma dulu untuk tarik dia minat, dia suka kita, dia trust kat kita. Sebab kalau orang tu dah pakai produk kita, dapat servis kita, dia follow kita. Contoh kita buat. Kita bagi menu jutawan ni, tapi kita bagi more, kita bagi lebih daripada apa yang dia orang harapkan. Selalunya beli buku menu jutawan, dapat buku, tak dapat support group, tak dapat kita ajar macam ni, macam mana cara penggunaan dalam buku, macam mana nak bantu dia orang untuk growkan sale. Alhamdulillah hari ni kita guna platform yang kita bantu orang lain dengan gunakan perkara-perkara yang ada dalam menu jutawan. Okey. Opportunity nak sebut bahasa Inggeris ni kan. Opportunity iaitu adalah beri peluang dan dapat lebih dari apa yang diberikan sebelumnya, dan kali ni harga jualan. Macam Cik Su cakap tadi lah. Yes, bagi e-book free. Cikgu Dila, e-book kan kita boleh buat dalam Canva. Best kan? Dalam kita punya circle ni kita akan ajar menggunakan Canva. Jadi kita boleh buat Canva, boleh buat e-book tu dalam Canva sahaja. Dan kita nak dapat leads tu, kita just bagi e-book. Jadi dengan e-book, bila dia akan jadi macam tadi kita punya tu, kita macam dia bapak produk kita, tetapi dia ingat produk kita ni macam tu saja, tetapi kita bagi lebih. Jadi macam contohlah kita cakap kita pergi program tu, dia kata program tu ada 3 je item yang kita dapat. Tiba-tiba kita pergi, ya Allah, kita dapat lebih servis. Maksudnya value yang kita dapat tu ada lebih. Kita bagi customer tu rasa yang dia dengan kita, dia dapat more value. Macam dia orang dapat menu jutawan, dia orang get more daripada satu buku. Dia orang dapat ilmu, dia orang dapat circle yang dia orang dapat, yang dia orang tak dapat dekat dengan dia orang pembelian dengan produk lain. Macam contoh, siapa yang beli yang produk ranting dapur, dia orang dapat apa? Dia orang sama-sama bersama dengan kita menderma. Kan, jadi sambil beli, sambil memberi, sambil menerima. Itu yang kita nak sarankan dalam produk ranting rapor. Okey. Jadi barulah dia akan berlaku delivery. Delivery ni adalah beri pelanggan rasa guna dapat produk dan servis. Jadi bila time kita bagi ni, macam contohlah Cik Su bagi, kita bagi lebih dalam buku ni cerita 4, kita bagi sampai 10. Contoh kita cakap saya hari ni nak kongsi 4 tip, tiba-tiba kita bagi bonus pula. Cara buat Canva. Macam itulah. Maksudnya kita bagi lebih. Waalaikumsalam. Khabar baik ya Chef Khairul Ghazali. Kita punya stokis kita ni. Chef Khairul adalah stokis je.
co-founder Monte Cafe dan masih lagi bekerja sebagai seorang chef di hotel 5 bintang ya di Langkawi. Memang kepakaran Chef Khairul bab kira-kira mengira ni memang kepakaran dia. Okey, kalau siapa nanti lepas ni mai Langkawi boleh singgah Monte Cafe. Begitu juga dengan Cikgu Dila Hashim ya, seorang tenaga pengajar. Seorang tenaga pengajar di salah satu institut kemahiran ya yang terkenal di Malaysia. Dan juga dia juga ada satu bisnes iaitu merealisasikan impian si kacak ke si jelita untuk dia mendapat gaya rambut yang memang menawan, cantik, tertawan. Semua ada. Dia punya slogan memang Cik Su sukalah bagi tuan dia yang ni. Masing-masing dekat sini boleh ya perkenalkan diri dan juga tulis apa bisnes anda. Please ya tulis bisnes anda tu apa. Kan, terima kasih Chef Khairul, dan tolong boleh kongsi tag kawan kita, tolong tag kawan-kawan kita masuk dalam ni ya, tolong tag kawan-kawan kita. Okey, Assalamualaikum Fauzah Abu ya, Maksu ya. Selamat pagi semua ya, selamat pagi ya Maksu boleh tag kawan-kawan yang mana yang meniaga yang sama, yang terasa terkesan ya macam Maksu. Sebab hari ni Cik Su boleh ajar ya macam mana kita nak buat kempen. Even Maksu sekarang Maksu kata Maksu ada produk sendiri. Produk apa tu Maksu? Jadi kita boleh bagi contoh. Sebab bila kita bercerita, kita berkongsi, barulah kita dalam ni kawan-kawan Cikgu Dila, Chef Khairul, kita boleh bantu Kak Aziz, kan, sebab macam kita boleh saling-saling membantu. Itu sangat penting. Okey, jadi kita pergi ke delivery ni, maksudnya apa yang kita bagi? Kita bagi lebih daripada orang rasa dia nak dapat. Dia akan rasa happy, dia akan rasa seronok. Okey, fans, buat orang yakin dan guna berkali-kali dan dapat produk kita. Maksudnya fan ni adalah regular customer. Kita nak dapat regular customer tu sebenarnya tak senang dan tak mudah. Kalau kita sentiasa tanya, kita sentiasa macam ambil berat, kan, sangat bagus dan sangat memberi kesan yang positif kepada kita. Paste Pak Pet. Wow, kau tahu tak? Kak punya ni telah menjual satu produk yang membantu suri rumah. Dia dapat menyediakan masakan kepada keluarga dalam tempoh masa 5 minit. Benda tu dah siap. Betul ke betul Kak? Jadi Kak boleh buat kempen. Bahagiakan keluarga anda sepantas 2 minit ke 3 minit. Selalunya rasanya kalau paste tu dia dah siap masak. Kita just masukkan ayam saja kan Kak. Masukkan minyak, masukkan paste. Lepas tu kita masukkan isi yang kita nak masukkan daging ke, masukkan ayam. Betul ke betul Kak? Jadi Kak kena checkkan balik. Masakan Kak tu dalam masa berapa minit boleh siap. Jadi menjimatkan masa suri rumah sepantas 5 minit. Dah boleh hidangkan kebahagiaan kepada keluarga anda. Tak pandai masak tapi ingin masak untuk keluarga anda. Why not? Gunakan paste. Daripada apa? Paste tu nama apa Kak? Kalau paste Pak Pet, cuba Kak brandingkan. Paste Pak Pet Kak tu brandingkan. Jadi paste Pak Pet ni ataupun Kak jual barang orang ataupun macam mana. Jadi Kak kena jelas. Kan paste Pak Pet tu, jadi kita kena buat kempen. Bulan depan nak merdeka Kak, kita buat kempen merdeka. Setengah orang kempen ni dia ada buat kempen mingguan. Macam Friday sale. Itu kempen Kak. Friday sale, sempena birthday, sempena hari lahir founder, sempena hari Wesak lah, sempena hari raya lah. Betul, campak-campak je siap. Ya Kak. Jadi Kak kena buat satu benda, satu kempen yang menarik orang untuk orang tu terus nak grab. Kempen Kak mungkin beli 5 free delivery. Beli 5 yang ke-6 tu dapat 50% less. Itu kita juga panggil kempen Kak. Sebab tu kita kena tahu, kena jelas dengan kempen kita. Jadi tolong check. Tolong tag kawan-kawan ya. Yang mana yang baru masuk tu, Assalamualaikum, salam sayang, salam kenal, buat Cik Su. Okey. Jadi kita ada dalam menu jutawan, kita ada nampak tak lid yang kosong. Dekat sini kita boleh rangka kita punya sendiri. Kita punya mula-mula kita nak buat apa dengan bisnes kita. Itu yang bestnya. Sebab apa? Sale funnel ni dia dapat menjelaskan kita macam Cik Su. Okey, tadi kita cerita pasal suspek. Macam Cik Su guna social media untuk suspek tu nampak produk Cik Su ni yang Cik Su jual ni. Kan? Okey, Cik Su ni jual apa lagi Cik Su? Sakna Cik Su jual macam-macam apa kata. Kan? Okey, tak ada produk Cik Su dalam ni. Tidak Cik Su nak tunjuk produk Cik Su. Ikan bilis ni? Kita tak ada yang ikan bilis yang macam-macam tu, gambar Cik Su tak ada. Okey. Kan. Jadi Cik Su nak tunjuklah kat anda semua. Okey.
kempen ni, sorry Cikgu padam dulu yang ni. Dia boleh buat 5 saja tau yang ini. Itu yang Cikgu nak kena edit betul-betul sebab hari ni kita tajuk kempen, kita nak more kepada kempen. Kita nak cerita bagi anda faham tentang kempen ni. Sekali lagi Cikgu ajar macam mana nak buat kempen. Jangan ke mana-mana tu, sebab tu Cikgu kata tolong Cikgu tag kawan-kawan. Kalau jelas cakap jelas. Sebab kita hari ni nak belajar tajuk kempen ni untuk kita lebih faham, lebih mendalam pasal apa nak buat kempen ni. Pasal apa nak buat kempen ni. Kan. Jadi macam Cikgu. Salam Cikgu. Waalaikumsalam. Ya. Yeah. Terbaik Kak Su Jamalia Kamis. Ya, terima kasih Kak Jamalia. Jadi kenapa kita buat kempen ni? Kita buat kempen ni bertujuan macam Cikgu. Macam mana Cikgu nak tarik lead? Macam yang founder ni. Funnel ni adalah kita kena satu suspected ni. Cikgu guna social media, Cikgu guna FB, Cikgu guna FB Ads. Apa sahaja social media ni Cikgu guna untuk nak bagi dia, nak bagi orang kata apa? Orang nampak, orang kenal, orang suka. Barulah kita tarik suspek Cikgu ni. Cikgu tarik pergi ke satu lagi kolam, iaitu grup WhatsApp, Telegram. Lepas tu grup FB. Itu yang Cikgu cerita semalam dalam tip Cikgu. Kita ni funnel ni lah. Kita kena tarik pelanggan-pelanggan kita ke funnel. Maaf Joy lambat sebab prepare untuk closing win semalam. Alhamdulillah. Nampak ya. Tahniah Kak Tim. Kak Tim ni adalah seorang wanita yang dia sekarang ni membahagiakan ya para suami, membahagiakan ahli keluarga anda dengan telekong yang kata apa premium ya. Kita ni nak sujud, kita ni nak menghadap ilahi, pakai apa kata telekong yang selesa, telekong yang orang kata apa? Jangan berkira bab-bab macam ni. Jangan berkira untuk orang yang tersayang. Nak hadiahkan untuk mak jangan berkira. Jangan nak hadiahkan untuk orang-orang tersayang jangan berkira ya. Kak Tim juga sediakan box, gift box ya. Dia bagi sekarang ni dia sayang dengan anda semua, nak bagi anda bahagia dengan orang-orang tersayang, dia bagi free postage. COD satu Langkawi pun dia bagi free. Pasal dia nak sangat bantu anda. Dah dekat dengan Allah, dapat apa jalin silaturahim, hubungan yang renggang pun boleh jadi kembali erat. Sebab apa? Sebab kita dah orang kata apa, kita rasa macam dihargai, dapat hadiah yang best kan gitu. Okey, macam Cikgu sambung balik. Apa yang Cikgu pakai untuk bisnes Cikgu dalam yang ni? Cikgu untuk yang suspek ni, macam Cikgu cakap, Cikgu guna social media. Lepas tu Cikgu tarik kepada prospek dengan apa? Cikgu tarik kepada grup WhatsApp, grup support. Macam grup NOB. Grup NOB tu adalah kita punya kolam. Dalam tu kita kongsi. Lepas tu yang mana yang berminat kita tarik lagi satu kolam. Kita jangan campur aduk orang yang dah dapat produk kita dengan belum dapat. Nanti kita pening. Kita nak bagi tawaran selepas ini susah. Jadi grup yang tak pernah membeli barang kita, dia duduk satu grup. Jadi yang mana yang dah pernah beli dengan barang kita, dengan guna servis kita, kita heret dia pergi lagi satu grup. Jadi nanti kita nak blast, kita tahu grup mana yang kita boleh blast. Sebab orang yang dah pernah guna produk kita, servis kita, bila kita hantar invitation, kita hantar apa-apa, dia tahu dah. Sebab dia dah pernah guna barang kita. Tetapi bayangkan kita pergi blast dekat grup yang orang tak pernah guna servis kita, tak pernah tahu kita ni jual produk apa, orang akan rasa tak selesa. Itu yang orang block kita. Sebab tu kita nak blast ni, kita kena tahu dekat funnel mana, dekat kolam mana yang kita boleh buat dan kolam mana kita tak boleh buat. Sebab tu penting mula-mula kita kena tarik orang dalam FB sosial kita dulu. Macam kita buat live apa semua ni dulu. Tarik bagi orang tu minat kita dulu. Baru kita boleh tarik dia orang pergi ke channel Telegram, channel FB group, channel orang kata apa, WhatsApp group. Itu penting ya. Lepas tu macam Cikgu barulah Cikgu dapatkan leads. Leads ni teruskan Cikgu buat leads, Cikgu buat Google Form. Dalam Google Form tu yang Cikgu boleh kumpul data-data dia orang. Okey, kalau nak dapatkan produk Al-Azad nanti masukkan dalam borang order. Dalam borang order tu kan kita dah letak nama alamat dia, nak COD kat mana. Dia tak nampak yang kita tengah kumpul database tu. Dia pelanggan tak nampak, tapi bagi kita sangat penting. Lepas ni senang dah kalau aku nak hantar pula barang kat dia, aku dah tahu dah rumah dia kat mana. Jadi pelanggan rasa apa? Dia alert lah, dia tahu rumah aku baru order sekali dengan dia. Dia dah cam.
Nampak ke nampak? Sebenarnya tidak. Kita ada database, kita boleh tengok balik. Oh, Aminah dia dah pernah belilah. Oh, rumah dia dekat kampung rumah. Oh, rumah dia dekat Kedawang. Nampak ke nampak? Jadi puan, contoh katalah si Fatimah ni beli kali kedua. Cik Su boleh tak hantar ranting rapor? Saya nak lah. Boleh. Oh, Puan Fatimah ya. Puan Fatimah duduk kat Kedawang ya. Dekat situ ya. Dia rasa macam wow. Cik Su ni ingat lah aku duduk kat mana. Walhal aku beli 2 bulan lepas. Contoh. Jadi customer akan nampak macam kita ni ambil berat tentang dia, ambil tahu tentang dia. Jadi dia rasa baguslah. Jadi Cik Su dah tahu dah. Oh, Fatimah ni dia memang selalu beli package apa. Kita kena kelaskan pula. Oh, Fatimah ni selalu contoh ni. Cik Su ada package yang RM60. Lepas tu Cik Su ada yang biasa kan. Yang macam yang ala carte. Tapi Fatimah ni selalu beli package combo. Jadi kita akan kelaskan. Ini pelanggan yang beli package combo. Ini pelanggan yang beli yang biasa-biasa ala carte, beli sikit-sikit. Jadi bila kita tahu macam tu, kita akan pergi ke package, ke grup yang orang yang nak beli combo, beli banyak-banyak ni. Kita akan WhatsApp kat dia. Assalamualaikum sisi semua. Sempena dengan bulan Merdeka ni, Cik Su nak buat promosi. Selalu Cik Su nampak sisi semua ni suka beli combo dengan produk ranting rapor ni. Hari ni Cik Su nak bagi special. Cik Su tak nak charge COD. Cik Su nak bagi free saja. Waktu yang sama, kalau sis beli 2 set combo, saya akan hadiahkan ya yang saiz ini untuk sis. Untuk 2 bungkus. Maksudnya apa? Kita bagi add value more kepada pelanggan. First, dia dapat produk tu dah lah combo. Combo dia dah jimat. Satu combo tu dia jimat RM12. 2 combo dah jimat RM24. Dapat free postage pula. Postage tu kalau duk area Kedawang, Cik Su charge COD RM3. Okey, dia dah jimat RM3 kos charge kan. Lepas tu dia dapat dua ni pula. Dua ni, satu ni RM6.9. Kalau dua dah berapa? 77 14 RM13.8 RM13.8 campur dengan RM3 13, 14, 15, 16 RM16.8 lagi dia jimat. Jadi jumlah kejimatan sis adalah sis, tadi sis dah jimat RM24 campur pula dengan RM16.8. Sis dah jimat sebanyak berapa-berapa. Nampak ke nampak? Jadi Cik Su boleh pergi ke kolam Cik Su yang orang yang duk beli combo. Contoh macam Chef Khairul. Cik Su dah perasan ya, macam Chef Khairul, terima kasih. Mak mentua Chef Khairul ya, Mak Lin ya, dia suka ranting rapor yang tu, yang biasa, yang tolong ambil sat, yang original. Jadi kita kena tahu juga pelanggan kita ni dia suka apa dengan produk kita. Macam thank you ya Chef, support Su. Jadi sekarang ni Cik Su perasan Lin dah jadi macam tiap bulan dah order untuk mak dia. Jadi kita dah nampak dekat sini apa package yang Cik Su boleh buat. Kan? Apa package yang Cik Su boleh buat. Jadi nampak ke nampak bila kita tahu dah. Okey, macam Lin ni mak dia suka original. Jadi Cik Su dah tahu dah. Cik Su dah akan create lah package. Cik Su akan buat Cik Su akan message lah. Kita akan kolamkan Lin dengan Chef ni dalam satu kolam. Assalamualaikum. Nak setiap bulan Cik Su hantarkan ranting rapor ni dekat rumah sis. Sis tak payah nak mesej, sis tak payah nak apa. Tiap-tiap bulan Cik Su akan hantarkan kebahagiaan ni kat sis. Sis tak payah, sis nak bila, berapa hari bulan, 28. Setiap 28 Cik Su akan hantarkan. Jadi kita dah memudahkan dia tak ada fikir dah bab kudapan ni. Kita dah permudahkan urusan dia. Waktu yang sama dia tahu dia dah support kudapan ni, dia tahu dah warga golongan kurang upaya yang buat, anak OKU yang buat. Lepas tu dia akan rasa tenang, dia akan rasa bahagia. Satu, memang dia bahagikan mak dia dapat makan kudapan yang mak dia nak. Sebab mak dia yang request orderkan krepek ranting rapor ni. Betul ke betul Chef? Sebab pelanggan kita dalam ni kena tanya. Thank you Cik Tim. Hadiah Chef kata. Betul ke betul Chef? Cik Su kena tanya Chef. Sebab Lin kita one day kita akan screenshot ya message Lin. Lin kata Cik Su mai hantar ranting rapor yang original satu, mak Lin nak. Lin kata mak dia nak. Maksudnya kita dah ada regular customer. Kan, jadi bila macam tu kita dah nampak peluang dekat situ. Peluang kita nak buat kempen. Peluang Cik Su nak buat kempen dekat Chef dengan Lin. Maksudnya kita nak servekan
kita punya produk ni setiap bulan. Nampak kat sini? Lin dapat bahagiakan mak dia. Lin boleh beri apa yang Big Y dia nak. Big Y dia teringin nak makan ranting rapuh, Lin boleh beri. Dan Lin telah membahagiakan Big Y. Waktu yang sama, Lin telah support bisnes Cik Su. Dan juga telah membahagiakan Alia dengan Aizat. Sebab apa? Aizat dengan Alia dia akan seronok bila dapat order. Dia rasa macam bestnya ada orang nak produk dia. Dia rasa macam produk dia tu boleh memberikan orang lain bahagia. Asbab Aizat dengan Alia buat ranting rapuh ni, kan Lin pun boleh beri produk yang baik, produk yang berkualiti kepada mak dia. Kan jadi alhamdulillah. Sebab tu kita kata kita kena wujudkan kempen. Okey, Cik Su dah cerita banyak dah tentang produk Cik Su. Jadi Cik Su nak ceritalah apa dia tu kempen jualan. Apa yang perlu ada dalam kempen jualan. Okey. Dalam kempen jualan, nampak kat sini. Dalam kempen jualan, kita kena ada nama kempen. Nampak tu, nama kempen. Nama kempen, contoh, kalau korang boleh tengok, okey, yang ikan bilis ni, Cik Su bagi contoh ya. Cik Su besarkan tak apa. Muka Cik Su korang tak nampak tak apa. Yang penting korang nampak. Apa yang Cik Su nak sampaikan pagi ni. Bagi korang dapat ya, tolong please. Please ya. Sebab tu Cik Su kata, Cik Su nak sangat korang dapat untuk hari ni punya. Okey. Contoh, yang ni kita buat keluar dulu. Okey, macam contoh ni. Nampak tak? Promosi khas Ramadan PKP. Ini cerita tahun lepas lah. Ini cerita tahun lepas. Okey, cerita. Model pun cantik tu. Jangan tengok model tu. Kan. Okey. Okey. Baik. Okey, kempen. Apa yang ada dalam kempen? Tengok dalam buku ni ya. Dalam kempen ni, kita kena ikut proses ni kalau you nak dapat kempen yang hebat. Okey, dalam kempen, kita kena ada nama kempen. Macam Cik Su, nama kempen Cik Su, promosi khas Ramadan PKP. Apa dia yang Cik Su nak kempenkan tu? Ikan bilis. Kan? Ikan bilis. Lepas tu kita buat tu nampak? 3 in love, free postage. Jadi, apa add value yang kita bagi kat situ? Kita add value dekat situ. Kan? Kita add value kat situ apa? Kita add value dekat situ, kita bagi dia free postage. Free postage. Masa dekat dalam kempen ni Cik Su tak tulis. Tetapi nampak tak Cik Su tulis kat situ. Biar kami hantar kegembiraan ke depan pintu rumah anda. Dah lah dapat free. Lepas tu kita hantar tak payah duk keluar rumah. PKP ni tak payah duk keluar rumah. Tu dah model ikan duyung. Izhar Kushairi ya, WhatsApp saya nanti. Saya nak beli kerepek rangup tu. Nak try. Boleh. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sangat-sangat ya yang support produk projek anak-anak OKU. Jadi dekat sini kita cakap kita ni nak macam dalam kempen kita ni, macam kita kata dalam kempen kita ni kita kena perjelaskan apa yang, dan kempen ni sah sampai bila? Nampak? Sah dari 23 hingga 25 April sahaja. Jadi kita kena ada time limit. Kita bukan yang kempen macam contoh Friday sale. Maksudnya hari Friday je lah. Hari Rabu tak ada. Kan? Jadi kita kena faham. Maksudnya tajuk kempen. Okey, jelas je tajuk kempen. Kita letak tajuk yang kita nak. Macam contoh Cik Su buat combo promosi. Kan kita tahu sampai bila kita kena letak. Okey, macam ni. Combo Ramadan. Kan? Jadi combo Ramadan je lah yang kita akan dapat. Gitu. Jadi dekat sini kempen, lepas tu tagline kempen. Tagline kempen tu macam Cik Su macam yang masa Cik Su buat ikan bilis ni, Cik Su pun tak letak lagi sebenarnya. Tetapi sebenarnya tagline tu adalah yang Cik Su nak sampaikan kepada tu adalah duduk di rumah biar kami hantar kegembiraan kepada anda. Kan? Itu semasa itu. Kan gitu. Jadi sekarang ni Cik Su punya kempen tu nampak tak tu? Ni nampak tak? Cik Su nak kena perkecilkan yang ni. Sakna nak ubah ni dia kadang-kadang ambil masa. Okey, ni nampak ni. Kan. Nampak. Jom cuba produk keluaran OKU. Kan yang ni adalah untuk yang kempen hari tu yang Cik Su buat. Kempen hari tu Cik Su buat ajak kita support produk keluaran OKU. Kita nak bagi support. Nampak tu. Kita buat masa tu combo set jimat ya, 4 paket tu ikutkan harga asal RM18. Jadi kalau 4 paket
dari RM72 tetapi kita bagi penjimatan RM12. Kan. Jadi nampak tu. Dengar. Mari tu. Mari santai. Mari santai dengan kudapan krap yang sedap sepanjang masa. Betul. Sebab Cik Su yakin ya, ranting rapuh ni kita boleh makan bila-bila masa sahaja. Dia tak ada season. Dia tak ada kata okey time raya saja sebenarnya. Kalau kudapan ni kita memang nak makan sepanjang masa. Kita nak makan sepanjang masa kan. Assalamualaikum Kak Rohani, kat daging deng-deng ya. Ni pengusaha hebat ni daripada Slim River. Dekat Slim River tu sebut Kak Ani orang kenal. Gitu. Macam tu kan Kak Ani. Mantap kempen Cik Su. Yes, terima kasih Kak Tim. Nanti Kak Tim boleh buat ni. Nak merdeka ni. Kan masing-masing cakap merdeka. Merdeka tu bebas kan. Masuk merdeka tu bebas. Kebebasan. Jadi jom kita nak bebaskan kebebasan tu macam mana kita boleh membahagiakan keluarga kita juga dalam kita punya kempen tu. Buat bagi keluarga kita bahagia. Okey, Sakna nak hantar. Okey, macam tu. Okey. Jadi, bagi Cik Su, kita sambung balik lagi. Hashtag. Kita kena hashtag. Kalau perasan, bila Cik Su buat apa-apa, Cik Su tulis hashtag apa tak? Cik Su, hashtag ranting rapuh by Al-Azad. Hashtag tu penting. Bila orang search dekat Google, tak percaya sekarang juga. Tak percaya kalau yang ada 2-3 phone. Tekan ranting rapuh. Naik tak? Kalau Cik Su kata Cik Su menipu. Korang type ranting rapuh by Al-Azad. Ranting rapuh by Al-Azad. Ataupun korang type Al-Azad. Korang type hashtag Al-Azad. Hashtag Al-Azad Resources. Hashtag ranting rapuh by Al-Azad. Korang buat hashtag. Apa lagi yang kena buat? Hashtag. Apa lagi ni? Banyaklah. Korang hashtag je akan naik. Betul, nampak Cik saya kata naik. Tak percaya, tekan sekarang. Cik Su berani potong jari. Sebab kita dah buat. Kenapa pentingnya kita letak hashtag? Supaya nama kita, apa yang kita tulis tu, orang boleh search. Bila orang tekan perkataan tu, salah satu, benda kita pun akan naik dalam list tu. Kalau kita aktif, kalau kita kerap hari-hari kita buat posting, kita selalu aktif dalam kita punya social media, lagi senang orang akan nampak kita punya brand. Lagi senang orang nampak kita punya hashtag tu. Lagi senang orang nampak kita punya produk. Tujuan kita buat marketing untuk apa? Untuk orang nampak, untuk tarik leads, untuk tarik orang, beri tarikan. Kita nak tarik perhatian orang. Jadi kalau post saja you all tak letak nak hashtag, you all memang rugi besar. Hashtag diri anda. Hashtag. Mula hari ni Kak Tim letak hashtag. Sebab tu bila Kak Tim live, Kak Tim kena letak hashtag telekong premium apa. Bila Kak Tim letak telekong saja, kalau Kak Tim rajin buat posting, bila orang type telekong, insya-Allah ada rezeki naik juga kita punya posting. Tak percaya you all type sekarang Surina Pison. Tak percaya you all type sekarang. Dalam Google dalam Google. Type dalam Google. Google hampa kan suka tanya apa-apa dalam Google. Pinkan nombor. Kan. Pinkan nombor pula. Tim kata tak boleh nak pin lah siapa. Okey. Dia tak boleh pin, dia jadi macam tu ya. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan nombor tu, yes. Dengar tu. Kak Z, bagus Kak Z. Hashtag Kak Z. Tapi Kak Z, waktu yang sama, Kak Z hashtag Kak Z. Kak Z buat hashtag another line juga. Sebab tu kenapa Cik Su minta tim Jerung tulis hashtag Al-Azad Academy, hashtag Al-Azad Resources. Sebab bila orang type Al-Azad Resources, orang akan nampak korang punya posting. Sebab korang dah tumpang Cik Su punya. Sebab Cik Su, korang tak percaya sekarang juga korang rasa. Korang buat sekarang juga. Sebab Cik Su nak benda ni terbukti. Kenapa pentingnya hashtag? Ni. Bukan saja. Tu nampak? Hashtag. Hashtag ni mudah dijadikan pencarian di sosial media apabila anda kerap posting dan gunakan. Jadi, Cik Su ni, nama Al-Azad Resources ni, nama Al-Azad ni, dah memang selalu Cik Su pakai. Cik Su dah buat lama dah benda ni. Jadi, dah naik dah dekat Google. Google dah nampak. Jadi, kalau korang buat Al-Azad type dalam hashtag korang hashtag je Kak Z, hashtag lah for you ke hashtag apa-apa, tulis je hashtag Al-Azad Resources.
Jadi setidak-tidaknya bila orang cari Al-Azhar Resources, besar kemungkinan posting Kak Z akan naik juga. Posting Kak Z pun akan naik. Kak Tim kata apa ni? Jika Kak Tim hashtag Kak Tim bolehkah? Boleh Kak Tim, brandingkan diri kita Kak Tim. Tapi dia ambil masa Kak Tim. Kalau Kak Tim baru buat, hari ni Kak Tim nak check, memang tak akan naik lagi Kak Tim. Takes time, ambil masa. Jadi sebab contoh, sebab tu kalau kita perasan, kalau dalam TikTok ataupun IG selalu IG cakap, selalu IG kan orang suka guna hashtag. Sebab kita tumpang populariti orang lain. Kita tumpang macam mana tahu? Sekarang ni apa yang tengah viral? Kita hashtag benda tu. Jadi bila orang nak search benda tu, posting kita pun macam tumpang popular dia. Tumpang dia punya viral. Faham ke faham? Kak Tim. Yes, boleh. Sebab orang lebih cepat nampak. Kak Tim akan tulis kat situ hashtag Kak Tim Langkawi / kita hashtag ni boleh buat panjang-panjang. Tak apa, cuma kita dan tak dan. Jadi kalau kata kita ni copy saja, copy paste, kita tak payah tulis dah hashtag tu. Automatik dah ada. Tukar je kita punya ayat posting. Kak Tim boleh buat hashtag Kak Tim Langkawi, Tim Lover, Tim apa kan. Lepas tu add on je Al-Azhar Academy, Al-Azhar. Jadi Al-Azhar Resources. Sebab kalau tak percaya lah ni Kak Tim, kalau Kak Tim ada 2 handphone, Kak Tim boleh try type Al-Azhar. Kak Tim try type Surina Pison. Kak Tim try type ranting rapuh. Sebab apa? Sebab bila Kak Tim type, dia akan naik benda-benda ni. Jadi orang trust tak kita? Orang lebih trust. Sebab apa? Kita pun, contoh kalau kita nak beli apa-apa pun, benda yang kita tak kenal, kita tak tahu sangat-sangat, kita kan suka tanya Google. Nak masak pun tanya Google. Nak belajar pun cari Google. Cuma Google ni dia tak ada two way. Dia tak ada two way. Macam kita ni lah ni, macam Cik Tim kan ada menu jutawan. Cik Tim ada two way punya komunikasi. Two way punya communication. Sebab apa? Kak Tim tak faham, Kak Tim tanya Cik Su. Tapi kalau dalam Google, kita cuma boleh tengok saja. Kita boleh okey. Betul ke tak betul, tak ada siapa tolong sahkan. Tetapi bila dalam menu jutawan, Kak Tim tak faham, kan Kak Tim boleh telefon, tanya Syekh, boleh tanya Cikgu Dila, boleh tanya Kak Z, boleh refer kat Cik Su. Jadi nampak apa bezanya, apa yang kita boleh deliver menu jutawan ni kepada pelanggan. Jadi tak payah takut. Sebab kita ada orang yang kita nak refer. Bila orang tanya, aku dapatkan menu jutawan ni, nanti aku tak faham nak tanya siapa. Akan nak tanya Google. Tanya Google. Nak. Sekali Google jawab. Kan? Handphone satu je ada. Tak apa Kak Tim. Sat lagi after live Kak Tim type Al-Azhar. Kak Tim type ranting rapuh by Al-Azhar. Projek Impian Alia. Tolong type projek Impian Alia. Naik ke tak naik? Itu Cik Su cabar anda semua. Kalau kata naik, korang cakap kata naik. Sebab apa? Kita nak beritahu, kita nak ajak benda yang betul. Dah lama kan kita dah buat. Dah lama dah kita buat posting, tak pernah guna hashtag. Cik Su selalu cakap dalam Cik Su punya live, letak hashtag. Sebab hashtag tu rugi kalau hampa buat posting, tapi hampa tak letak hashtag. Macam hampa buat posting kosong juga, tak guna. Cik Tim WhatsApp business tak ada lagi. Tak apa, slow, step by step, insya-Allah kita akan ajak. Kan, insya-Allah slow. Sebab benda ni dia bukan terus kata kita terus kata ni kan, tapi Kak Tim memang bagus. Cik Su suka sangat semangat Kak Tim. Macam ni lah Kak Tim, memang sangat bagus. Lepas tu Cik Su respect. Sekarang Kak Tim bagus dah tau. Kak Tim buat, Kak Tim teruskan je. Live Kak Tim tu sungguh bagus dah. Cuma macam Datin cakap lah, nanti Kak Tim letak telekung Kak Tim kat belakang. Memang lagi power. Orang nampak tu belakang tu telekung. Macam Cik Su, sebab apa Cik Su letak Cik Su punya poster-poster ni. Salah satu ganti yang telekung-telekung sakut kat belakang lah Kak Tim. Cik Su nak letak produk Cik Su letak kat belakang lagi habis hancur kan. Jadi kita kena tengok kata apa? Kena tengok kepada kesesuaian kita. Okey. Kak Z, produk viral. Betul Kak Z. Kita kena tumpang apa yang tengah viral lah ni. Orang suka pakai hashtag apa, kita pakai. Janganlah pakai terlalu ni sangat kan. Kita pakai. Jadi bila orang nak cari produk tu, mungkin posting kita pun akan naik. Tapi yang penting posting kita kena kerap. Kalau ikut Cik Su pergi kelas, satu hari tu orang ni nak kena nampak kita posting kita 70 kali, baru orang nak ingat brand kita. Ini Cik Su pergi belajar setahun lah.
Kan. Jadi orang yang pergi belajar, kita dapat ilmu yang sama. Okey. Lepas tu, ni ada lagi. Tak habis lagi ni, hampa sabar sat. Tentang posting, tentang kempen ni banyak hampa kena faham betul-betul. Pertama tadi, nama kempen. Dengar nama kempen. Fikir nama kempen nak berdeka ni. Raikan isteri anda ke, mak anda ke, contoh kan. Tagline. Pasal apa untuk kempen tu? Kan. Lepas tu hashtag. Hashtag okey. Huraian keterangan tentang kempen jualan anda dan objektif. Contoh macam Cik Su lah ni buat menu jutawan. Cik Su bagi contoh menu jutawan kan. Kenapa Cik Su buat menu jutawan? Sebab Cik Su fikir macam ni. NOB tu, nak online business ni. Ni Cik Su masukkan balik kenapa kempen ni. Cik Su nak habang lah. Ni bukan Cik Su saja ni letak NOB ni. Cik Su nak habang. Kenapa Cik Su wujudkan kempen NOB ni? NOB ni adalah nak online business. Tu dia. Nama kempen ni NOB. NOB ni bukan saja-saja. Awak Cik Su ni buat NOB. Bukan saja-saja Cik Su buat nah. NOB ni adalah nak online business. Sebab Cik Su punya huraian Cik Su. Okey. Tagline Cik Su adalah impian bermula di sini. Semua orang ada impian. Jadi NOB ni nak online business. Orang nak online business, dia ada impian. Jadi impian dia bermula di sini. Itu Cik Su punya tagline. Okey. Lepas tu, hashtag dia apa? Hashtag tu lah Al-Azad Academy, Al-Azad, NOB. Lah dia Cik Su ada buat hashtag NOB. Okey. Nanti kita tengok NOB ni bila nak naik dalam Google. Okey. Itu cabaran Cik Su. Sebab benda ni Cik Su baru buat. Kan baru tak sampai 2 minggu, 3 minggu je. Kita tengok bila NOB akan naik listing dalam Google. Kita sama-sama lah. Kan. Jadi, okey. NOB. Kita ikut balik yang Cik Su ajak tadi. Nama kempen apa dia? Nama kempen NOB. Nak online business. Okey. Lepas tu, Cik Su punya tagline dia adalah impian bermula di sini. Okey. Hashtag dia itulah. Hashtag dia NOB, Al-Azad Academy, Al-Azad Resources kan. Okey. Okey tu hashtag dia. Contoh nak bagi. Okey, lepas tu huraian keterangan dia. Ni lah. NOB adalah kempen untuk membantu usahawan yang tak tahu nak onlinekan bisnes menggunakan platform yang betul, sistem, kan. Lepas tu ada circle, ada guru, dengan berpantukan menu jutawan. Ini yang Cik Su punya kempen. Maksudnya kita kena jelas dengan kempen kita. Untuk apa Cik Su buat kempen ni? Bukan saja-saja letak NOB ni, bukan. NOB ni bukan saja-saja. NOB ni adalah untuk bantu mereka yang nak onlinekan bisnes dengan cara yang betul, circle yang betul, kaedah yang betul, sistem yang betul. Itu penting. Ini yang paling penting kat tim kan. Jadi kita nak jadi benda tu, kita kena tahu kenapa kempen kita ni dijalankan. Untuk apa? Kempen Cik Su ni Cik Su jalankan sebab macam Cik Su tadi, ramai orang yang stuck lah ni, tak tahu nak online, tak tahu nak mula tang mana, tak tahu nak tanya kat siapa. Kan. Itu wujudnya Cik Su punya kempen NOB ni. Kita bukan saja, kita nak buat kempen, kita kena tahu dulu tujuan kita kempen tu apa. Okey, kita kena ada 4 why. 4 why. 1 why. Pasal apa kita nak buat kempen ni? Cik Su buat kempen ni, kempen NOB ni sebab apa? Ramai kawan-kawan Cik Su usahawan. Lepas tu dia pun ramai tak tahu macam mana nak mulakan online tu. Lepas tu ataupun dia pun dah buat dah. Macam Kak Tim dah lama dah Kak Tim buat live, dah lama dah Kak Tim buat posting. Tetapi sebelum ni Kak Tim tak ada letak hashtag. Kak Tim tak apa macam Kak Tim kata jarak kamera kan, kita tak tahu macam mana. Kan contoh. Jadi bila kita tahu pasal apa, Cik Su fikir ramai kawan-kawan usahawan Cik Su tak guna FB ni secara yang betul lagi, tak guna platform digital dengan cara yang betul. Itu yang tujuan Cik Su nak buat kempen ni, kempen NOB ni. Okey, lepas tu siapa? Tadi ni siapa kita nak tolong kempen kita tu? Macam Kak Tim nak jual telekong, kat siapa Kak Tim nak jual? Kita kena fokus. Usahawan dengan bakat usahawan yang Cik Su target. Kan, usahawan dengan bakat usahawan yang Cik Su nak target. Okey, lepas tu kat mana kita nak mula? Macam lah online. Dulu boleh lah offline Cik Su boleh buat macam buat seminar ke ataupun buat apa-apa. Tetapi bila kata kita tak tahu macam lah PKP, kita kena buat apa? Seluruh Malaysia benda boleh post. Menu jutawan ni kita boleh post. Lepas tu kita boleh buat kelas pun online. Kita buat CSR free saja. Sebab tu Cik Su kata kita ni kena tahu apa yang kita nak sampaikan. Buat kempen ni kita kena ada 4 perkara ni menu jutawan telah buatkan untuk kita. Jadi tak payah pening-pening. Lepas tu how? Macam mana kita nak laksanakan kempen kita. Hak ni yang penting ya.
Kak Jamila. Thank you Kak Jamila. Betul-betul. Tak pernah buat live rasa malu lagi. Kena buat. Assalamualaikum Datuk Suhaili Yusof DSY bersama dengan kita. Datuk, terima kasih Kak Fauzah ya. Thank you Kak Fauzah, tim Circle Jerung semua hebat-hebat hari ni. Support Cik Su ya. Okey, boleh tag kawan-kawan, tolong share nah, tolong share. Kena start buat dah Kak. Share ni, buat masak pak-pak tu. Segera macam mana baru orang nampak. Kak Fauzah jual pak-pak. Ya Allah, produk yang senang jual sekarang ni adalah produk makanan je Kak. Benda boleh post kan Kak. Pak-pak tu tahan lama kan Kak. Kan jadi buat. Tolong buat ya, tolong buat. Jadi okey, macam mana nak laksanakan? Okey, macam mana Cik Su nak laksanakan kempen NOB Cik Su? Bagaimana nak laksanakan? Nampak? Macam mana nak laksanakan? Okey, Cik Su kena tahu, Cik Su nak guna siapa? Siapa? Berapa ramai Cik Su nak kena tahu? Kan? Jadi Cik Su kena ada apa? Cik Su kena ada team marketing. Kita kena ada grafik, event, online marketing, admin. Kita perlukan orang, manpower untuk nak buat kempen tu. Tapi kalau kita ni baru-baru nak start, kita lah manpower tu. Lepas tu grup Jerung lah manpower kita, support kita. Contoh Cik Su buat live ni, siapa manpower Cik Su? Manpower Cik Su ni lah anda-anda semua yang ada dalam live Cik Su pagi ni. Tim-tim Jerung, tim-tim Smart Brain Partner, founder sendiri pun masuk. Itu kita panggil manpower. Untuk nak berjayakan kempen kita. Kan kempen kita tadi bermula dengan bagi orang nampak. Assalamualaikum Cikgu Zul ya. Anda sihat ke hari ni? Semoga Cikgu Zul sihat-sihat ya. Semalam tak sempat pun nak tengok Cikgu Zul buat live ataupun Cikgu Zul tak buat live kan. Mio, terima kasih Mio. Thank you. Cikgu Zul ni memang Cikgu Zul respect lah. Memang dia akan tag kawan dia. Tolong kawan-kawan. Jadilah ni lah sahabat yang baik. Dia akan tag kawan-kawan dia sebab bila dia dah dapat ilmu, dia juga tag kawan-kawan dia untuk kawan-kawan dia pun dapat ilmu yang sama. Kita kena tiru contoh Cikgu Zul ni. Cikgu Zul sebab apa? Sebab belum lagi. Okey. Sebab apa? Cikgu Zul ni, Coach Zul ni, dia seorang guru ya, seorang guru. Tetapi banyak sangat perkongsian dia dengan Cik Su. Dia memang bab database ni Cik Su refer dengan Cikgu Zul. Alhamdulillah. Itulah Cik Su kata manpower Cik Su. Okey, lepas tu nak buat kempen, kita kena ada apa lagi? Kita kena ada cara pelaksanaan. Kita nak laksana macam mana? Nak guna apa? Offline ke online? Kalau kita boleh guna dua-dua sebenarnya walaupun PKP. Offline ni kalau kita ada kedai lagi, kalau kita berniaga kat rumah, buatlah banting, buatlah banner. Contoh bila kita buat live, letak banner kita kat belakang. Kan semangat sikit orang nampak produk kita. Kan contoh banting banner kita boleh letak depan rumah kita. Itu offline. Kan? Lepas tu brochure masih lagi kita boleh buat sebenarnya. Kalau kita COD barang kat produk kat customer kita, kita takkan nak bercerita saya ada produk ni lagi, ada produk Z lagi, ada produk U lagi. Jadi kita bagilah brochure dalam tu. Kalau macam dulu ada seminar kan, kalau ada seminar kita boleh letak brochure kita dalam beg-beg seminar ataupun sambil-sambil kita bagi sampel tu. Jadi itu cara yang offline untuk buat. Cik Su tak pernah tinggal je offline. Cik Su selalu bagi sampel. Itu offline Cik Su. Bila Cik Su pergi hantar barang dekat customer, Cik Su cuba bagi something yang new product yang Cik Su punya, bagi dia rasa. Jadi of course dia akan rasa. Kalau contoh kat tim dah ada regular customer yang duk beli ranting rapuh yang original kan. Lepas tu takkan sampai tiap bulan dia nak makan original. Dia pun teringin nak rasa benda baru. Jadi kita kena pandai ambil hati pelanggan, pandai tengok apa yang kita boleh memperbaharui lagi produk kita, servis kita. Itu yang penting. Upsell, waktu tu kita kena upsell. Okey. Siapa sasaran kan? Okey dah. Lepas tu kita kena ada apa? Untuk kempen ni kita kena pakai apa? Ni. Nampak tak? Sini pun cakap machine. Apa kita nak pakai? Kita pakai apps. Adakah kita dah ada kemudahan tu pada pelanggan kita? Kita belum ada apps. Tak apa. Kita pakailah FB app, Facebook group, Telegram, WhatsApp, komputer, semua tu. Maksudnya peralatan yang kita akan guna pakai masa kita buat kempen. Kita ada handphone, pakailah handphone. Sasaran betul chef tu. Okey. Material ni macam ni. Kita ada workbook, menu jutawan, t-shirt. Material ni salah satu adalah apa yang kita nak buat untuk kita siapkan kempen. Contohlah macam Cik Su nak buat program yang NOB ni. Cik Su nak buat t-shirt bagi orang nampak. Tim-tim Cik Su ni semua pakai baju NOB. Nak online business.
Cik Su buat pen, Cik Su buat apa. Jadi kalau siapa yang daftar awal akan dapat pen free. Siapa yang konsisten dalam kita punya sesi Zoom, kita akan bagi t-shirt percuma. Itu salah satu cara untuk kita nak bagi kempen kita berjaya. Nak bagi orang nak join kita punya kempen. Sebab ada dia orang punya, kalau aku masuk awal, aku aktif, aku faham betul-betul sepanjang sesi, aku besar kemungkinan aku dapat t-shirt. Kita akan ada quiz dalam kita punya program. Contoh, siapa yang boleh jawab, kita boleh siapa yang boleh jawab, kita akan bagi hadiah. Hadiah tu hadiah yang kita boleh kempenkan kita punya produk. Kita buatlah produk kita ni. Ni kita bagilah ranting rapor, bagi produk-produk yang kita ada, bagi e-book. Itu yang salah kita panggil kempen. Okey, last sekali. Kita kena ada kita punya result lah. Apa kesan daripada kempen tu? Itu penting. Kesan daripada kempen tu, sama ada kempen kita tu berjaya ke tak berjaya. Sebab kempen kita ni kat sini kita akan faham ya. Macam Cik Su cakap tadi, Cik Su ulang balik. Kempen dia ada kempen bulanan, mingguan, tahunan. Ikut kempen perayaan, event, tak tentu. Dia terpulang kepada peniaga tu sendiri. Macam kita tak sama kempen Cik Su. Cik Su lahir birthday Cik Su bulan 5. Of course lah bulan 5 tu Cik Su nak buat kempen birthday Cik Su. Sempena birthday owner, founder. Kita nak bagi 50% less. Contoh. Tapi cuma untuk hari tu saja. Sebab tu Cik Su kata kempen ni kita kena ada time dia. Period dia bila sampai bila, dari bila sampai bila kena jelas supaya customer tak keliru dengan kita. Cik Su harap ya hari ni Cik Su kongsi bab kempen ni bukan nak ingat apa pilihan raya yang apa nak berkempen. Kita berniaga ni pun kita kena ada kempen. Jadi hampa dah bagi Cik Su berkempen. Cik Su nak izinkan Cik Su berkempen sekejap nah. Boleh ke boleh? Izinkan Cik Su berkempen sekejap. Okey. Jadi kalau siapa yang beli produk ranting rapor ni, anda bukan sahaja dapat orang kata bahagiakan anak-anak OKU ni, sebab dia orang happy dah. Anak-anak Cik Su ni seronok bila kakak ada order. Dia orang muka dia orang pun lain. Sebab dia orang tak pergi sekolah lah ni. Dia orang tak pergi sekolah. Jadi dia orang macam seronok sangat bila dia orang dapat siapkan permintaan pelanggan. Jadi macam tu je Cik Su kata. Pembeli ni bukan sahaja dia boleh bahagiakan ahli keluarga dia, tetapi sebenarnya dia telah membahagiakan anak-anak istimewa ni juga. Sebab apa tahu? Kita saling ni jadi macam ni tau. Saling macam kita bergantung, network. Jadi tu yang Cik Su kata, macam produk anda jangan risau. Anda buatlah kempen dan kempen tu akan bantu anda. Macam contoh Cik Su ni. Ni kempen yang raya hari tu. Okey, nampak? Cik Su buat. Kalau kata beli 2 balang dapat 2 pack tu, dapat free. Maksudnya dia ada penjimatan berapa ringgit. Kalau combo party tu, tu kita akan buat, kita akan hantar tu combo. Jadi selalunya bila Cik Su perasan customer ni dia orang nak jimat, dia orang akan ambil combo. Dia pun ambil combo macam yang ni. Kita buat combo tau. Pelanggan akan ambil combo sebab dia bila dalam combo kita pun faham pelanggan dah support kita. Kita apa nak bagi balik kat pelanggan, kita bagi penjimatan dekat dia. Tapi untuk promosi mungkin dalam tempoh 1 jam kita akan bagi free postage. Sebab postage ni kos kan, makan kos. Lepas tu sekarang ni memang agak susah nak kena beratok lah apalah. Macam Cik Su pula ambil runner, kena bayar kat runner pula. Kan jadi itu makan modal. Jadi kita limitkan 10 orang pertama yang buat pembelian, kita akan bagi free postage. Contoh macam tu. Jadi Cik Su doakan siapa yang join live Cik Su pagi ni mendapatlah sedikit sebanyak ilmu ya yang tentang Cik Su kongsi bab orang kata apa, bab 7 kita pagi ni, iaitu tentang kempen. Kempen ni sangat penting. Kalau korang tak ada kempen, susah untuk korang nak menjual. Sebab kempen ni adalah salah satu korang boleh kombokan produk anda, besarkan lagi produk anda. Contoh macam kat Tim, kalau beli 1 telekong harga ni, beli 3 telekong harga ni kat Tim. Kalau siapa beli 10 harga ni, itu kempen. Jadi sebenarnya kempen ni sebenarnya kita membuat bagi kita boleh jual dalam bentuk yang banyak, dalam bentuk bundle. Satu juga kempen kat Tim. Jadi terima kasih untuk hari ni yang mana yang bersama dengan Cik Su. Apa tu? Nak try buat kempen, nak try buat untuk Dobi lah. Cik Tim dah dapat sesuatu. Kempen
kempen Suhijah ni. Betul. Siapa cuci satu toto di Permata Laundry, FOC satu botol minyak gamat. Betul. Betul. Nampak tak? Alhamdulillah. Cik Su bersyukur ya, semua ni asbab ni Allah yang bagi kita. Ilmu ni ilmu Allah. Kita sama-sama kongsi. Dan Cik Su sangat berterima kasih, syukur sebab Allah dia buka hati Cik Su, buka minda Cik Su untuk mudah terima ilmu yang disampaikan oleh bekas siapa-siapa saja guru-guru Cik Su. Cik Su tak kata Cik Su ni hebat, tidak. Cik Su juga macam anda, usahawan macam anda. Still juga belajar. Tetapi apa yang Cik Su faham, Cik Su cuba kongsi dekat sini supaya ia boleh meninggalkan sesuatu kesan kepada sahabat-sahabat dalam ni. Bagi Cik Su, tak ada siapa yang boleh ubah diri kita kecuali diri kita. Oh, faham. Cik Tim try uruskan kempen telekong. Betul sangat. Macam Kak Fauzia Mak Su buat kalau tak berani buat live lagi, Mak Su buat video masak yang paste tu. Jadi dekat situ memang Mak Su akan dapat idea, insya-Allah. Cik Su doakan semua tim Jerome terus maju jaya. Terima kasih banyak, sayang korang. Semoga kita dimurahkan rezeki, dilindungi ya, paling penting kita dirahmati oleh Allah SWT. Sebab apa yang kita buat, kita nak dapat kebahagiaan sebenarnya, nak dapat barakah. Cik Su yakin kita berniaga semua ni pun kita nak apa? Kita nak bahagia sebenarnya. Kita berjaya ni pun kita nak berjaya pun sebab apa? Kita nak dapat ketenangan. Kita nak kaya pengalaman kan semua. Amin. Terima kasih semua. Sayang semua. Cik Su the best, ilmu ikhlas yang dikongsi Zuk masuk dalam otak. Terima kasih Kak Tim. Terima kasih, alhamdulillah. Thank you semua, sayang semua. Tim Jerong Cik Su, tim Al-Azad ya. Thank you siapa Al-Azad. Yang mana yang nak order ranting lapo, yang mana yang tadi tu, cik tadi tu, insya-Allah Cik Su hubungi. Terima kasih banyak. Okey. Okey, sebelum tu kita punya betul Kak Tim. Sebelum tu kita kata nak bagi video yang mana yang? Sesi Zoom tu. Sesi Zoom mana sesi Zoom? Yang intro tadi. Tu banyak sangat yang. Okey, sebelum kita nak Cik Su ulang ya video semalam, kita sama-sama hayati, tolong please ya. Yang ni Cik Su dapat video ni daripada Chef Lan. Tapi memang sangat terkesan ya. Cik Su harap kita semua dapat manfaat daripada video ni. Cik Su pun suka video ni tau. Sebab video ni sangat bagus untuk kita kongsi dengan kawan-kawan. Sebab video benda ni akan save tau. Video Cik Su ni akan save. Jadi korang boleh tengok video ni. Hilang pekerjaan, pilot berpengalaman menjual burger. Orang tak datang kedai makan, buat online marketing, hantar ke rumah customer. Travel agency business down, bank pula tak extend loan. Tukar business plan, jual kambing perah. Van sekolah tak beroperasi, jadi courier pos laju. Life is a matter of choices and every choice you make makes you. Bangun awal atau lambat, you choose. Nak kemas rumah atau biar bersepah, you choose. Terus menganggur atau cari jalan penyelesaian, you choose. You choose the life you want to live. Tindakan masih slow, berfikir banyak sangat sebelum bertindak. Anda kalah kepada syaitan yang tidak pernah mengalah. Masih meremehkan solat tahajud dan solat subuh. Jika boleh struggle bangun 4 pagi untuk first flight 7 pagi di KLIA, kita nak jawab apa depan Allah? Masih malas bersenam. Jangan menyesal jika penyakit bertimpa-timpa. Masih marah-marah memukul isteri dan anak-anak. Jangan menyesal jika anak-anak kurang ajar bila mereka membesar. Masih belum berhenti merokok. Jangan menyesal bila Allah tarik nyawa. Kita masih langsung tidak mencuba untuk berhenti. Masih malas baca Quran. Jangan menyesal hidup terhina. Masih malas belajar ilmu. Anda perlu kuat untuk menanggung sakitnya jahil. Semua amal kebaikan memerlukan kesungguhan menangani kegagalan demi kegagalan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Siapakah orang yang gagal? Orang yang gagal ialah yang tidak pernah mencuba. Siapakah orang yang berjaya? Orang yang berjaya ialah yang tidak pernah berputus asa. Jangan tunggu 1 Januari. Jangan tunggu 1 Muharram. Jangan tunggu ada mood. The time is now to change yourself. Selepas anda melihat video ini, rancang satu perkara mudah yang mampu anda buat. Lap kipas, kemas meja, mop lantai, baca buku, learn new things. Lepas plan, terus buat. Jangan tangguh. Ada halangan? Guna kreativiti. Lepas siap satu kerja, akan datang kekuatan ajaib untuk teruskan kerja yang lain. Fa'idha faraghta fansab. Where focus goes, energy flows. Tak payah nak sembang kencang, gunung pun boleh terbang. Kalau buat sikit dan gagal, terus down. Allah mengurnia akal dan tulang 4 kerat untuk kita terus mencuba. Hamka berpesan, tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Kerana di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Wa ila rabbika farghab. Yesterday I was clever, so
wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself. Tu dia. Nampak ke nampak? Kan kita ni lepas dengar live Cik Su ni, itulah masing-masing dah boleh buat kan apa yang kita nak buat. Yang baik tu datang daripada Allah SWT. Terima kasih Cik Lan, Chef Lan ya, yang share video ni. Itulah kita ni manusia biasa. Macam Cik Su pun sebenarnya terasa. Tengok video ni, Cik Su terasa sebab dulu Cik Su pun macam tu lah. Kejar flight dekat airport. Pagi kita sanggup tidur dekat airport apa semua. Tapi yang kita kejar tu, kita kejar dunia kan. Jadi waktu ni kita sama-sama berkongsi. Apa tindakan kita selepas habis live ni. Mak Su, tindakan apa? Tolong share dalam grup. Apa tindakan Mak Su selepas dengan live Cik Su hari ni? Buat video ke, nak buat live ke, nak buat apa? Kak Tim. Kak Tim dah tahu dah, dia kata lepas ni dia nak buat kempen. Okey. Lepas tu macam apa? Video semalam best tu, elok share. Dengar tu. Okey, jangan lupa tu Kak Tim dia dah habaq dah. Salam Cik Su. Waalaikumsalam. Nur Hayati Darus. Terima kasih ya join. Ali Tim yang nak dapatkan telekung untuk orang tersayang PM Cik Tim. Yes. Kak Z ya, alhamdulillah. Jadi tindakan kita tu penting. Jadi bertindaklah daripada kita berangan kosong. Okey. Jadi thank you sayang semua. Sayang daripada Cik Su. Follow live Sultan. Jadi follow pula live ya. Follow live pula nanti. Okey. Jadi bye. Sayang semua. Bye. Video ending. Tak buat lagi. Habis dah. Tak sedap nasi dah ini. Aduh. Tak sedap.